Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, bersama lagi dengan Cikgu Afifah. Hari ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita dalam Bahasa Melayu Tahun 2. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kata perintah. Oleh itu, cikgu harap semua murid dapat bersedia sebelum kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tanya, apakah maksud kata perintah? Boleh bagi tahu cikgu apakah maksud kata perintah? Okey, baiklah. Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Okey, murid, sebenarnya kita pernah dan selalu menggunakan kata perintah ini dalam kehidupan seharian kita. Kita sering meminta tolong kepada rakan-rakan, ibu bapa atau adik-beradik. Malah kita juga pernah memberikan arahan kepada seseorang, maafkan cikgu. Jadi sebenarnya tanpa kita sedar, kata perintah ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh kata perintah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kata perintah ada 7. Mari kita lihat satu persatu contoh kata perintah. Okey, yang pertama, jangan. Jangan bermaksud melarang melakukan sesuatu. Okey. Jika kita hendak melarang seseorang melakukan sesuatu, kita akan menggunakan perkataan jangan. Sebagai contoh, jangan merokok. Jangan meludah di sini. Okey, yang kedua, usah. Usah bermaksud jangan melakukan sesuatu. Kita juga menggunakan perkataan usah jika kita hendak melarang seseorang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, usah kamu merayu kepadaku. Okey, yang ketiga, sila, iaitu meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Okey, jika kita hendak meminta seseorang melakukan sesuatu, kita akan menggunakan perkataan sila supaya kelihatan lebih sopan dan hormat kepada orang tersebut. Sebagai contoh, sila makan kuih yang telah disediakan itu. Okey, yang keempat, jemput. Jemput bermaksud mengajar atau mengundang. Okey, jika kita hendak menjemput atau mengundang seseorang ke rumah kita, kita akan menggunakan perkataan jemput. Sebagai contoh, jemputlah ke rumah saya hujung minggu ini. Okey, yang kelima, minta, iaitu mahu akan sesuatu. Sebagai contoh, jika kita hendak mahukan sesuatu daripada seseorang, kita akan menggunakan perkataan minta. Okay, contoh ayatnya ialah minta pinjamkan buku itu kepada saya. Okey. Yang keenam, tolong. Okey, tolong ni bermaksud meminta bantuan. Kalau kita nak minta bantuan seseorang, kita haruslah menggunakan perkataan tolong. Antara contoh ayat yang boleh kita bina ialah tolong ambilkan buku itu. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, harap. Iaitu meminta agar terjadi sesuatu perkara. Okay, antara contoh ayatnya, harap kamu dapat hadir ke rumah saya esok. Okay, jelas? Baiklah, untuk lebih mudah dan lebih faham, cikgu akan menunjukkan contoh penggunaan kata perintah dalam ayat. Oleh itu, murid dengar dan lihat dengan teliti supaya lebih jelas, ya? Okey, baiklah. Mari kita lihat contoh ayat yang boleh dibina menggunakan kata perintah. Okey. Kata perintah yang pertama, jangan. Ayatnya, jangan pergi ke sungai itu. Yang kedua, usah. Ayatnya,
Usah kamu risau tentang keselamatan ayah, kata ibu kepada Ali. Yang ketiga, sila. Ayatnya, sila makan kuih yang telah dihidangkan ini. Yang keempat, jemput. Ayatnya, jemput masuk ke rumah saya. Yang kelima, tolong. Ayatnya, tolong jaga kebersihan kelas dan kantin. Yang keenam, minta. Ayatnya, minta semua murid diam. Yang ketujuh, harap. Ayatnya, harap kamu datang ke majlis itu nanti. Okey, baiklah. Jelas ya murid-murid bagaimana cara untuk kita membina ayat atau contoh ayat yang boleh kita bina menggunakan kata perintah. Pelbagai ayat yang boleh kita bina menggunakan kata perintah ini. Cikgu harap semua murid dapat faham dan jelas dengan contoh yang cikgu berikan. Baiklah murid-murid, cikgu yakin semua murid pasti tahu dan faham berkenaan kata perintah dan bagaimana cara untuk menggunakan kata perintah dalam ayat. Okey, seterusnya mari kita sama-sama melihat petikan dialog dalam buku teks Bahasa Melayu muka surat 72 dan 73. Dalam petikan ini mengandungi dialog antara Nenek, Hana dan kawan Hana. Okey, baik, mari kita sama-sama membaca petikan dialog ini ya. Okey. Nenek, tolong ambilkan daun palas itu. Hana dan kawan-kawan. Baiklah Nenek. Nenek, sila pisahkan daun palas itu. Pravin, minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Pravin, Nenek, tempat kosong, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Nenek, Pravin, tempat kosong, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Some, wah, mudahnya Nenek. Hana, tempat kosong, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Hana, Some, pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini, kemudian tarik ekor itu. Nenek, pandai Hana, cucuku sayang. Ha, ketawa. Tempat kosong, tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Hana, ketupat ini hendak diletakkan di mana Nenek? Nenek, tempat kosong, masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api, tetapi tempat kosong terlalu kuat. Hana dan kawan-kawan. Baiklah, Nenek. Okey, jika murid dapat lihat ada tempat kosong yang perlu murid isi dengan kata perintah yang betul. Okey, mari kita lihat sama-sama apakah kata perintah yang bersesuaian dengan petikan itu. Okey, kita lihat. Okey, di sini untuk petikan ini, Nenek, apakah ia kata perintah yang bersesuaian? Ya, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membuat ketupat palas ini. Okey. Jadi kata perintah yang bersesuaian ialah tolong. Tolong. Okey, yang kedua, Pravin, tempat kosong ini, simpulkan daun palas hingga terbentuk kelongsong. Apakah kata perintah yang bersesuaian? Okey, minta. Minta. Pravin, minta simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Minta. Okey, kita lihat yang seterusnya di sini. Okey, wah, mudahnya Nenek. Hana, tempat kosong, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Kata perintah yang bersesuaian ialah tolong.
Tolong. Wah, mudahnya Nenek. Hana, tolong tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Okey, yang seterusnya di sini. Pandai Hana, cucuku sayang. Ha ha ha. Ketawa. Okey, kata perintah yang sesuai di sini ialah jangan. Jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Okey. Seterusnya, di sini tempat kosong ni kata perintah yang bersesuaian ialah tolong. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi kata perintah yang bersesuaian apa? Jangan. Jangan terlalu kuat. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi jangan terlalu kuat. Baiklah, jadi murid-murid dapat melihat apakah kata perintah yang bersesuaian untuk diletakkan di dalam petikan yang dalam tempat kosong itu tadi. Okay, baiklah, setelah mendengar penerangan dan penjelasan cikgu berkenaan kata perintah sebentar tadi, cikgu harap murid lebih jelas dan faham dan dapat melakukan aktiviti dan latihan yang cikgu berikan dengan baik. Okey, oleh itu cikgu harap murid dapat membuat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, muka surat 83. Baiklah, sampai di sini sahaja sesi pengajaran dan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu. Sampai kita bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum.